depan? Adakah kita mempunyai bekalan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah akan dijawab oleh pemimpin yang mempunyai misi dan visi. Jadi sebagai melihat kepada apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf, daripada mimpi yang ditafsirkan daripada mimpi Raja Mesir itu, dia pun mengatakan bahawasanya akan berlaku 7 tahun kemarau yang panjang. Jadi sebelum itu 7 tahun sebelum kemarau yang panjang ni, kita mestilah bercucuk tanam bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana hasil bumi dalam masa 7 tahun ini kita akan simpan. Kita makan sikit saja dan kita simpan dia dalam bentuk dalam tangkainya supaya tahan lama. Jadi kenapa kita makan sikit? Ini menimbulkan kejian dan menimbulkan satu tidak logik akal kepada penduduk Mesir. Pada masa itu mereka persoalkan, kenapa yang disimpan terlalu banyak? Kenapa sikit saja yang kita boleh makan? Tetapi Nabi Yusuf tahu apa yang akan berlaku. Jadi Nabi Yusuf teruskan dengan perancangan itu. Dan seterusnya bila berlaku kemarau yang panjang selama 7 tahun, alhamdulillah cucuk tanam selama 7 tahun yang bersungguh-sungguh itu dapat menampung kehidupan rakyat Mesir dan juga rakyat daripada negara-negara di sekitar, negara-negara jiran. Daripada situ kita dapat lihat bahawasanya Mesir ini merupakan satu negara yang menghulurkan bantuan kepada negara-negara jiran sewaktu mereka mengalami kesusahan, dan ini adalah hasil daripada kebijaksanaan, hasil daripada perancangan yang rapi seorang pemimpin yang mempunyai kepakaran yang tertentu. Dan bila 1 tahun yang terakhir, bila mana sudah kemarau, bila mana sudah pun digunakan segala hasil bumi itu, dan tahun yang terakhir itu adalah hujan turun dengan lebat, dan pada masa itulah mereka dapat memerah anggur dan mereka dapat makan buah zaitun dan sebagainya. Jadi peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahawa perancangan baginda merupakan perancangan yang baik, dan kita tidak boleh membiarkan satu apapun kepada takdir. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya kita adalah seorang yang pemimpin, seorang yang memimpin rakyat. Dan bajet yang berhemah bukan saja untuk sebuah negara tetapi juga untuk sebuah keluarga. Kita mesti kena lihat bajet bukan untuk hari esok, bukan untuk minggu depan ataupun bulan depan ataupun tahun depan, tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Bila anak-anak kita besar, bila anak-anak kita bersekolah sebagai contoh. Jadi bagaimana bajet di dalam sebuah keluarga? Siapa yang mengawal bajet? Mereka adalah orang yang pakar, walaupun seorang ibu, walaupun seorang isteri. Dan daripada sini kita dapat lihat, Ustaz, maknanya dari segi kita menguruskan keuangan sebuah negara, ia memerlukan satu komitmen, memerlukan satu kepakaran dan kesabaran, dan yang paling penting iman yang teguh. Kerana dalam apa jua keadaan, Soros yang mengancam keuangan kita di Malaysia sebagai contoh, kita melihat ia sebagai satu ancaman yang biasa, kerana kita dapat tanganinya mereka dengan satu persediaan yang rapi, dengan perancangan yang mana kita melihat kepada apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan sudah tentu Ustazah, ya, takkanlah Soros, ujian yang Soros buat itu lebih besar daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat, ini sebagai satu peringatan pada kita sebenarnya. Dan saya cuma nak balik satu perkara juga, yang berbahagia Ustaz Tuan Imam kita. Cerita Nabi Yusuf ni, dia mengaitkan juga cerita hal perempuan. Ini cerita besar ni. Kerana kalau kita dengar cerita di Amerika, pemimpinnya terbabit dengan perempuan. Skandal perempuan. Di mana-mana skandal perempuan. Jadi macam mana agaknya akhlak seorang pemimpin? Adakah bila jadi Perdana Menteri ataupun Menteri Keuangan semata-mata tak boleh terlibat dengan perempuan? Yang lain macam mana? Tolong Ustaz jelaskan. Kerana ini isu besar dalam sejarah cerita Nabi Yusuf AS. Terima kasih Ustaz. Yang hebatnya Nabi Yusuf AS ini, dia bukan setelah menjadi orang besar, dia diuji dengan skandal semenjak fitnah, tapi sebelum menjadi orang besar lagi, dia telah diuji dengan skandal. Dan yang ini pula berlaku dalam rumah raja, isteri Raja Aziz, iaitu Zulaikha. Sebab seperti yang Ustaz kita tahu tadi, Nabi Yusuf AS diuji juga dengan rupa yang tampan. Kalau jenis kita tampan ni, kita gunakanlah ketampan kita. Saya teringat Ustaz, saya teringat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Rasulullah melihat kepada Nabi Yusuf, Rasulullah terlalu kagum. Rasulullah kata, bila Allah jadikan comel itu satu, separuh ada pada Nabi Yusuf, separuh lagi dikongsi oleh orang lain. Subhanallah. Teruskan Ustaz. Jadi kalau orang lain, dia gunakan dia kecantikannya untuk menggoda perempuan. Tapi Nabi Yusuf AS bukan dia menggoda, tapi orang menggoda Nabi Yusuf AS. Subhanallah. Al-Quran menceritakan bagaimana Zulaikha, sebenarnya Nabi Yusuf kan diambil daripada pergi buta, barangkali disyempukan barangkali lah, kemudian duduk di istana.
Dan kerana lawannya Nabi Yusuf AS, maka Zulaikha pun terpikat. Al-Quran menceritakan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Bagaimana diuji Nabi Yusuf di rumah perempuan tu, masuk bilik kerana ada keperluan ambil barang dalam bilik. Kemudian bila Yusuf masuk dalam biliknya, dikunci pintu. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Dirayu dalam tafsir yulayyin. Dia goda, tak tahu macam mana habislah goda. Mari sini. Mari sini. Dan kita pun tahu Zulaikha juga orang cantik. Kalau kita lihat dalam sejarah pun orang cantik, orang lawa juga. Jadi hayta lak. Tapi Nabi qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Allahu akbar. Dia kata ma'adzallah. Aku berlindung dengan Allah. Tuhan aku orang yang baik, orang yang memuliakan aku. Nescaya aku tidak akan mengkhianati dia. Dan innahu la yuflihuz zalimun. Dan tidak akan berjaya orang yang zalim. Kemudian Allah menceritakan lagi walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Kadzalika linasrifa anhu su'al fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Al-Quran menceritakan walaqad hammat bi. Sebenarnya perempuan Zulaikha itu sangat menggoda dia, nak kepada Yusuf. Yusuf pun kalau tidak laula ar'a burhana rabbi. Kalau tidak dia melihat ayat-ayat kebesaran Allah, dia pun nak juga kat Zulaikha. Ini pentingnya iman. Ini pentingnya iman. Kalau tidak akan imannya ada Yusuf, dia pun tergoda juga dengan Zulaikha. Zulaikha orang lawa juga. Wa hamma bihi laula ar'a burhana rabbi. Kadzalika linasrafa anhu su'al fahsya. Tapi Allah nak jauhkan Yusuf daripada perkara keji dan mungkar. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dia hamba-Ku yang ikhlas. Tapi terus sekali cerita, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua-dua meluru ke pintu. Yusuf nak buka pintu, Zulaikha nak tutup pintu. Maka tertariklah baju Yusuf AS. Tiba-tiba tuannya datang, terbuka pintu, ada tuannya. Ladal bab. Tapi Zulaikha tukar cerita. Qalat ma jaza, apakah nak dibalas pada orang macam ni? Kita ambil dia baik-baik, duduk kat istana kita, tiba-tiba nak goda kita, melainkan kena penjara. Qala hiya rawadatni an nafsi. Tapi Yusuf kata, tak, sebenarnya inilah yang goda aku. Dan akhirnya saksi kata kalau dah ditarik daripada depan, maka betul lah. Betul Zulaikha yang betul dan Yusuf salah. Tapi kalau tarik dari belakang, nescaya Zulaikha betul, Yusuf yang salah. Bila cek baju Yusuf, memang koyak kat belakang. Kalau kita belum pasti lagi Ustaz. Kalau kita depan belakang koyak kat belakang. Ini hebatnya. Jadi ringkasannya bagaimana kekuatan peribadi yang ada pada Nabi Yusuf AS yang sepatutnya ditiru oleh semua mana-mana pemimpin dan juga mana-mana remaja hari ini. Maka itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan dalam kepimpinan dia. Yang tak boleh orang. Hari ini orang tergoda dengan 3 ta, dengan harta, dengan wanita, dengan apa lagi? Harta, wanita dan takhta. Dengan 3 perkara ni orang tergoda. Jadi orang boleh jatuhkan, tak boleh jatuh dengan harta, dengan rasuah, dengan duit, jatuhkan dengan kuasa. Kuasa pun tak boleh dijatuhkan dengan wanita. Ini banyak berlaku. Tapi kekuatan Nabi Yusuf yang ada pada ini sehingga sanggup masuk penjara, inilah kriteria yang diambil oleh raja untuk menjadikan dia sebagai pemimpin, menjadi menteri perbandaran negara pada ketika itu. Sebab dia ternyata bahawa kepribadiannya bukan calang-calang orang. Sanggup duduk penjara daripada walaupun difitnah. Ini baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz, Tuan Imam kita. Sebenarnya muslimin dan muslimat, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu ada satu lagu sedap juga kalau kita dengar. Dia kata dari kerana mata, rupanya sekarang kena tukar dari kerana harta dan takhta rupanya. Baiklah muslimin dan muslimat, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami kerana perbincangan kita masih ada lagi. Rabbil Alamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam ini. Terima kasih kepada muslimin dan muslimat kerana masih setia bersama dengan kami. Di hujung-hujung perbincangan kita dalam halaqah kali ini muslimin dan muslimat, saya rasa kalau tadi Ustazah kita bincangkan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang perlu ada kepada kepimpinan dalam negara, hatta suami tadi Ustazah ada sebut dalam keluarga kan. Jadi apa sebenarnya permasalahan dalam pengurusan harta ni? Boleh Ustazah terangkan sikit?
Sebenarnya mekanisme pengagihan harta di negara kita ni sangat cantik. Kita ada zakat yang wajib dibayar. Kita ada juga cukai, kita ada orang yang bersedekah dan tanpa kita duga sedekahnya sangat besar jumlahnya ya. Jadi kita juga ada pinjaman tanpa riba. Maknanya kita boleh pilih, kalau kita nak pinjam yang ada riba boleh, kita pinjam yang tak ada riba pun boleh, kita ada pilihan. Maknanya di sini pengagihan kekayaan tu kita dapat berikan dengan cara yang sebaik-baiknya, tetapi terpulang pada kita sebab kadang-kadang kerana pengagihan kekayaan jugalah manusia ini terlibat dengan rasuah, dengan amalan monopoli, dengan amalan tidak adil kepada ahli keluarga dan sebagainya. Ada juga orang yang tak bayar zakat dan tidak mahu bersedekah, tapi sebab sedekah ni kita tak boleh paksa, Ustaz. Tapi ramai pada hari ini kita lihat anak-anak kecil pun dah mula pandai untuk bersedekah. Ada yang guna SMS bersedekah, ada yang bila ke pasar malam tu, bila dia tengok orang tak ada kaki, orang tak ada tangan, ada baby kecil, susu pun tak cukup, macam susu warna pun kuning, jadi dia kata nak minta duit RM1 nak bagi pada baby. Jadi di situ kita nampak sifat takwa seorang kanak-kanak bila mana mereka melihat ada orang yang berada di Malaysia ini rupanya yang perlu kepada wang ringgit orang lain, yang mana kita tak boleh nak paksa orang bagi, tetapi kita boleh mendidik anak-anak kecil supaya mereka rasa terpanggil untuk memberi RM1 atau RM2 kepada mereka yang memerlukan. Jadi ini adalah amalan bersedekah. Dan juga ada orang yang tak bayar hutang. Ini melibatkan contohnya seperti yang sedang hangat pada hari ini, Ustaz, pinjaman pelajaran. Ada yang tak nak bayar hutang, jadi bila tak bayar hutang, orang lain pun nak belajar, nak guna duit, tak cukup duit. Jadi ini menimbulkan masalah-masalah yang berpanjangan. Ia adalah hasil daripada tidak ingin untuk kita bersama dalam apa yang digariskan oleh Islam, iaitu mengagihkan harta pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kegunaan orang-orang dan generasi-generasi yang akan datang. Jadi di sini Ustaz, kita panggil dan kita ajak orang-orang ataupun penonton yang berada di luar sana supaya kita kembali melihat muhasabah diri kita, bagaimana untuk meletakkan negara kita sebagai negara yang sangat makmur dengan hasil bumi yang begitu banyak, dan dalam masa yang sama kita juga bertanggungjawab kepada orang lain. Allahu a'lam. Allahu akbar. Dan kalau boleh kalimat-kalimat yang yang manis daripada Ustaz sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita malam ini, sila Ustaz. Ya. Sebagai kesimpulanlah perbincangan kita, bahawa betapa pentingnya bahawa pertama kepimpinan kita tadi itu mestilah menjadi hafizun alim, mempunyai kejujuran dan mempunyai mendapat memelihara, dan tentulah ada ilmu. Jadi ilmu ni kita kena garap. Bila ada ilmu, barulah dia boleh dapat mentadbir dan mengurus dengan baik. Dan membangunkan ekonomi merupakan perkara yang penting. Kalau cerita Nabi SAW bagaimana dibangunkan pertanian. Barangkali negara kita, kalau kita pertanian kita bangunkan, industri kita bangunkan, dengan bila pembangunan ekonomi, negara membangun, banyak duit, banyak orang kaya, banyak orang yang jutawan, maka sebenarnya ia merupakan aset dan kekuatan kepada negara. Zaman Rasulullah dulu, kita kenal Sayyidatina Khadijah. Itu orang kaya yang menginfakkan hartanya untuk membangunkan Islam. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Syekh Ar-Rumi. Semuanya orang jutawan-jutawan yang kita mahu hari ini, orang kita mesti ada orang yang seperti ini, yang menggarap kekayaan, dan kekayaan inilah akhirnya akan dipusingkan untuk ke pembangunan negara. Dan kita ingat negara-negara Islam hari ini disebut sebagai negara membangun. Sedangkan negara-negara lain, negara-negara barat sana, negara maju. Jadi sebenarnya kita ni ketinggalan. Orang dah maju berlari, kita baru nak bangun. Kita baru nak bangun. Kenapa? Kerana kita sebenarnya gagal mengurus amanah. Yang Allah kata kita menjadi khalifah di bumi, urus langit bumi dan seisinya. Perlu kepada ilmu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan ilmu kita kena mengurus bumi ini, dan kalau kita mampu melaksanakan amanah Allah menjadi khalifah ini, akhirnya kita akan mampu mengurus dunia ini, dan sepatutnya kita menjadi tuan dalam dunia ini. Sekian. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, begitulah kesimpulan yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada malam ini. Yang pentingnya harta itu merupakan satu keperluan, bukan sekadar untuk keluarga, bahkan untuk pembangunan sesebuah negara. Cuma satu perkara di hujung ni saya tak ingin lupa untuk sebutkan, kerana cerita ini bermulanya dengan kisah mimpi. Jangan pula pemimpin kita ataupun sesiapa sahaja menjadikan mimpi ini pula sebagai satu dalil. Kerana jika mimpi itu ditakbir oleh Nabi Yusuf, maka ia adalah satu takbir yang benar. Tapi kalau kita yang bermimpi, sebenarnya dia tidak boleh menyelesaikan lagi masalah. Jadi kalau zaman Nabi Yusuf alaihissalam,
Allah beri satu bentuk mimpi kepada salah seorang rakan yang berada di penjara, ditakbir oleh Nabi Yusuf sebagai jalan penyelesaian. Maka kita kena ingat, kita yang sudah tidak mampu untuk bermimpi seperti mimpi Nabi Yusuf ataupun mentadbir mimpi seperti takbir mimpi Nabi Yusuf AS, maka kita kena banyak menerima nasihat dari semua pihak, kerana nasihat-nasihat itu juga merupakan jalan petunjuk bagi kita mencari jalan keluar dari segala permasalahan. Baiklah muslimin dan muslimat, halaqah mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama, yang setia dengan halaqah dan kerana tidak menukarkan siaran anda daripada awal hinggalah ke hujung ini. Dan terima kasih juga kepada kedua-dua ahli panel yang telah kita jemput pada malam ini, iaitulah yang berbahagia Ustazah Nik Salidah Suhaila binti Nik Saleh dan bersama juga dengan Ustaz Osman Hamzah, Imam Besar Masjid Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Baiklah muslimin dan muslimat, jangan lupa siaran kita setiap minggu, kerana inilah peluang untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai